You all ada masalah nak minum air ke dalam pantang? So kat sini Mira akan kupas tentang minum air berlebihan dalam pantang. Ni betul ke tak betul? Nak percaya ke tak percaya? So stay tune dengan Mira. Subscribe dulu Mira channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe my channel. Hari ni Mira nak share kat you apa functionnya minum air banyak dalam badan. Dan benda ni betul ke tak dia boleh bagi rahim kita ni akan berair. So benda ni Mira akan tegas kat you all. Kenapa kena minum air masak? Nombor satu, kena minum air masak sebab kita nak bagi susu ke anak. So susu ni tak ada istilah dia keluar nasi yang sebutir-sebutir. Dia susu ni istilah liquid. Dia bukan jenis solid. So kita kena minum air masak banyak untuk jadi produk susu yang banyak. Dan nombor dua, kita kena ada, bila kita makan yang kita perlukan ada air. Kalau kita tak minum air, itu untuk penghasilan darah yang baru. Sebab bila ibu yang mengalami HP yang rendah, contohnya dia HP dia 9, tu rendah lah. Bila kita beranak, dia akan drop sekurang-kurangnya 7 ataupun 6 pada teruk. So bila penguraian banyak, dia boleh mengakibatkan nyawa ibu dan ibu lama recover dan penat. So benda ni memberi efek kat ibu supaya kena jaga makan. So nak produce darah dengan elok adalah minum air dan makan, minum air dan makan, ataupun tambah ubat makan darah. Kalau macam you all just makan tak minum air, lepas tu makan ubat nak bagi tambah darah, nonsen, itu akan jadi ke lemak. So kita perlukan untuk tambah darah, perlukan nasi dan air. Dan bila penggunaan air, kita boleh bantu untuk elakkan nombor 3, demam. So ada setengah tak ibu-ibu dalam pantang dia jadi demam. Itulah sebabnya kesan pengurangan air dalam badan. Okey, Mira nak beritahu kat you all tanda-tanda orang yang kurang air. 1, disebabkan mata dia jadi merah-merah, panas. Nombor 2, bibir kering, bibir mengelupas. So benda ni menjadi efek juga. Nombor 3, kulit kering. Nombor 4, semestinya dahaga. Dan itu boleh, kalau teruk dia akan jadi demam. Itulah nombor 5. So ini betapa pentingnya air dalam tubuh badan manusia. Tetapi kenapa orang masih salahkan minum air masak banyak, dia akan kembang. So benda ni betul ke tak? So Mira akan sendiri akan kupaskan you all benda ni wujud ke tak. So benda ni adalah wujud. Mungkin you all tak tahu, ni bukan Mira nak menolak keterangan fakta daripada television ataupun hospital punya medical. So Mira di sini atas kita punya pengalaman dan jumpa orang-orang semua. Okey, kenapa orang tua tak bagi minum air masak banyak? Sebab 1, dia kata faras tidak akan kembang. 2, ada takungan air. Nombor 3, dia masalah bila rumah tangga. Dan nombor 4, dia akan membuatkan vagina berbau dan tak So benda ni adalah betul. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak elak? So okey, macam mana kita nak tahu air dalam rahim? Benda ni susah kita nak tahu ada ke tak. Tapi you all boleh check. 1, bila hubungan bersama, kita grip tak grip, dia tak grip. Nombor 2, kita akan rasa bahagia hari-hari. Kadang-kadang tak ada orang yang rasa. Nombor 3, mengalami kembung bawah hari-hari, itu tandanya ada water retention dalam rahim. So benda ni susah nak describe. Kenapa dia tak keluar terus? Jangan tanya Mira, sebab satu-satu badan dia tak sama. Bila kita dah mengandung, rahim dah extend. So bila kita baru bersalin, dia dah kendung. Dia posisi dah tak sama dah. Dia tak sama macam dia dah kekendung. So bila ada air kat situ, mungkin dia akan jadi stempel, tapi buat kurang keluar ataupun tak cukup kecut rahim, dia akan jadi gelembeh di dalam. So benda ni dia tak rik macam anak dara lagi. Sebab rahim kita dia boleh mengembang lebih 200 kali besar rahim. Rahim kecil ni je. So baby besar. So boleh expand sampai 200 kali ganda daripada sarai. So benda ni tak istilah
tak logik. Benda ni logik, boleh menyebabkan water retention dalam rahim. Dan benda ni juga you all boleh check kalau anda mengalami masalah bersama kemut-kemut dah, betul tu dah kan. Rahim bengkak, perut besar dengan sakit sampai ke tumit. Kalau you all perasan, orang tu cakap kalau ada sakit bagi tumit adalah daripada punca rahim. Ya, benda tu betul. Sebab bila kita punya rahim kat bawah hari dan kita punya menekan saraf di celah kangkang ni sampai ke hujung, dia disebabkan tekanan. Ada juga boleh membuatkan kerak kencing ataupun tak boleh tahan kencing. Tu pun salah satu disebabkan air terkandung dalam rahim. Dan macam mana kita nak buat adalah penggunaan jamu. Kalau sesiapa kat sana untuk elak benda ni jadi, boleh amalkan jamu apa yang ada kat Cik Fatimah Kamajakan ni secepat yang mungkin. Benda ni berisiko kepada orang yang lagi mudah dapat, orang yang beranak caesar. Sebab diorang punya saraf dia lambat recover. Kalau lambat recover lagi kendur lah dia punya rahim. So benda ni untuk you all kena amal jamu. Jamu ni dia boleh bantu untuk pengecitan. Nombor 2, dia perlu makan ubat gamat, jeli gamat macam tu untuk bantu sistem penyembuhan dengan cepat. Dan dia buat rahim kita akan kuat juga. Dan nombor 3, dia perlukan berlaku senaman kegal lah apa benda dah untuk bantu rahim tu kuat dan otot-otot perut dia tak gelembeh. So benda ni sangat senang untuk nak elak. Tetapi pastikan penggunaan air yang betul, air panas. Dan pastikan konsum ubat jamu yang betul supaya dia tak adalah kendur rahim. Dia akan jadi rahim yang kecut. Dan dia boleh bantu juga untuk bagi kita tak kembung perut. So perut kita akan kempis. Ada setengah you all tengok perut tu dia jadi besar di bawah, kecil di atas. Itu adalah salah satu punca dia. So kat sini, ini bukan salah fakta orang dulu. Bukan Mira nak menolak tentang orang bahagian medikal, tapi benda ni benar-benar berlaku. Sebab Mira sendiri yang jadi. Sebab nombor 4 Mira caesar dan Mira kurang disiplin untuk pengambilan ubat dan memberi impak kepada Mira, iaitu sakit bahagian mata, saraf dan dahi, dan membuatkan Mira punya perut lain daripada lain. So benda ni memang memberi efek. Kalau you all ada tengok video Mira yang lepas batuk tertelan angin. Kalau you all ada tengok video-video Mira yang lepas, ada bahagian perut dia kembung, Mira tak tahu macam apa. So memberi ni impact. Apa yang Mira buat yang buatkan Mira tak tahu benda ni apa? Satunya Mira ada pakai IUCD dan dia memberi impact. Mira rasa macam masa menyujuk. Mira ingat sis. Lepas tu period Mira gelong dan dia lambat. Nombor 3, Mira mengalami sakit. Dia ada sakit urat. Dia macam berdenyut-denyut. So Mira tak tahu benda apa tu. Ini berlaku dalam sebulan 2 bulan. Dan benda ni larutan dan membuatkan Mira dengan suami nak pergi scan. Tapi nak dijadikan cerita, ada seorang kakak ni, Kak Ilah daripada Bidung. Dia letak barang kopi gorgeous. Dia cakap dia makan kopi gorgeous, fibroid dia turun kecil. So benda ni memberi impact kat Mira. Aku teringin nak makan kopi gorgeous. Dan benda ni Mira bukan jadi seorang yang suka minum kopi, tapi ingin mencuba. Istilah ingin mencuba. So siapa yang nak kopi gorgeous, boleh cari nombor Mira, ambil nombor telefon Mira kat bawah. Okey, kopi gorgeous ni Mira minum pada pukul 1 petang. Sebab Mira rasa dia panas dan Mira perlukan air kopi yang panas untuk recharge badan kita. Sebab Mira sakit sangat-sangat. Mira tak tahu nak cakap macam mana. Sakit badan sebab kita angkat berat dengan anak, buat kerja apa semua. So memang Mira minum kopi gorgeous pukul 1. Dan Mira terjaga pada pukul 4 pagi. Didapati seluar Mira basah sangat-sangat. So benda ni Mira ingat Mira, takkan aku kencing. So kita lari-lari, kita bau seluar tau, bukan spender basah ni pun seluar basah. So kita bau, tak ada bau apa, langsung tak hancing. So benda ni confirm tak kencing. Takkan aku cirit
Kalau kita nak cerai, mestilah kita kentut apa akan rasa. So benda ni Mira beranggapan daripada rahim Mira sendiri, dan mustahil sis. Sebab sis memang orang cakap sis ni memang ramai orang ada sis, tapi ada kecil besar. Dan Mira rasa ini bukan sis. Mira tak ada tanda-tanda sis. Dan Mira beranggapan adalah water retention dalam rahim. Dan totally esok pagi tu bangkit, perut kita memang flat banyak. So tandanya memang penggunaan jamu Mira, dan terbukti apa yang Mira buat menyentuh, memberi efek kat Mira adalah water retention dalam rahim. So benda ni mungkin you all tak perasan, dan Mira sendiri pun Mira tak perasan. Mira tidak mengalami masalah keputihan. Mira tak ada keputihan langsung, kokok nak meleleh ke apa semua, tak ada. Ini disebabkan rahim kita tak fully recover. So itu membuatkan jadi macam tu. That's why lah orang-orang tua dulu suruh kita jaga air, jangan minum banyak, sebab benda ni boleh jadi. So kita nak elak-elakkan, amalkan minum air panas yang betul-betul panas. Dan nombor 3, amalkan jamu. Dan nombor 2, amalkan jamu. Dan nombor 3, amalkan jilidama. Itu je dapat membantu kita punya rahim kuat dan sihat dan tak jadi water retention. So apa lagi, kalau you all rasa Mira punya video ni terbaik, subscribe ni sekarang. Jangan lupa subscribe ni channel. Bye bye. Assalamualaikum.